Penderitaan-penderitaan satu bangsa yang telah jatuh itu menekan jiwanya, memaksa keluar tangisan penuh kepahitan itu dari bibirnya. Dia melihat catatan dosa yang boleh dikesan dalam kesengsaraan, air mata, dan darah manusia. Hatinya tergerak dengan simpati yang tidak terhingga kepada manusia yang kesakitan dan menderita di dunia ini. Dia rindu untuk membebaskan mereka daripada semua kesakitan dan penderitaan. Tetapi tangannya sendiri bahkan tidak dapat mengelakkan air pasang penderitaan manusia itu, kerana sedikit sahaja yang akan mencari satu-satunya sumber pertolongan mereka. Dia rela untuk menyerahkan jiwanya kepada kematian, untuk membawa keselamatan ke dalam jangkauan mereka, tetapi sedikit sahaja yang akan datang kepada dia agar mereka memperoleh hidup. Maharaja Syurga mencucurkan air mata. Anak Tuhan yang tidak terbatas itu menderita di dalam jiwa, tertunduk dengan keperitan. Suasana itu memenuhi seluruh syurga dengan kekaguman. Suasana itu menyatakan kepada kita kedalaman sifat berdosa mengenai dosa. Ia menunjukkan betapa sukanya tugas itu, bahkan kepada kuasa yang tidak terbatas sekalipun, untuk menyelamatkan orang-orang bersalah akibat daripada pelanggaran hukum Tuhan. Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia, melihat dunia ini terlibat dalam satu penipuan yang serupa dengan penipuan yang menyebabkan kebinasaan Yerusalem. Dosa besar orang-orang Yahudi adalah penolakan mereka mengenai Kristus. Dosa besar dunia Kristian adalah penolakan mereka mengenai hukum Tuhan, asas pemerintahannya di syurga dan dunia. Ajaran-ajaran Tuhan akan dipandang rendah dan ditiadakan. Berjuta-juta orang terikat kepada dosa, hamba kepada syaitan, ditakdirkan untuk menderita kematian yang kedua, akan menolak untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran pada hari penghakiman mereka. Kebutaan yang dahsyat, kegairahan yang ganjil. 2 hari sebelum hari Paskah, apabila Kristus pada kali terakhir meninggalkan bait suci, setelah mengecam kemunafikan pemimpin-pemimpin Yahudi, dia sekali lagi pergi ke Bukit Zaitun dengan murid-muridnya dan duduk bersama-sama mereka di kaki bukit yang berumput menghadap ke kota Yerusalem. Sekali lagi dia merenung dinding-dindingnya, menara-menaranya, dan istana-istananya. Sekali lagi dia menatap bait suci dalam kemegahannya yang mempesonakan, satu kedaulatan mengenai keindahan yang memahkotai bukit yang suci itu. 1000 tahun sebelumnya, pemazmur telah memperbesarkan pilihan Tuhan ke atas Israel dengan mendirikan bangunan kudus itu sebagai tempat tinggalnya. Di Salem juga terletak kemahnya dan tempat kediamannya di Sion, tetapi dia memilih suku Yehuda, Bukit Sion yang dicintainya, dan dia membina tempat sucinya seperti di syurga. Mazmur pasal 76 ayat 2, pasal 78 ayat 68 dan 69. Bait suci yang pertama telah didirikan pada zaman yang paling makmur dalam sejarah bangsa Israel. Raja Daud telah mengumpulkan harta yang sangat banyak untuk tujuan ini, dan rancangan-rancangan untuk pembangunannya telah dibuat oleh ilham ilahi. 1 Tawarikh 28 ayat 12 dan 19. Salomo, Raja Israel yang paling bijaksana, telah menyelesaikan pembangunan bait suci itu. Bait suci ini adalah bangunan paling tersenggam indah yang pernah dilihat oleh dunia ini. Namun Tuhan telah menyatakan melalui Nabi Hagai mengenai bait suci yang kedua, adapun bagi bait ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan terdahulunya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga akan datang mengalih keinginan segala bangsa, maka akan kupenuhi bait ini dengan kemegahan, firman Tuhan alam semesta. Hagai 2 ayat 9 dan 7. Setelah pembinasaan bait suci oleh Raja Nebukadnezar, ia telah dibina semula kira-kira 500 tahun sebelum Kristus lahir oleh orang-orang yang daripada penawanan sepanjang hidup mereka, kembali ke negeri yang telah ditinggalkan dan hampir menjadi terbiar. Lalu, ada di antara mereka ialah orang-orang berumur, yang telah melihat kemuliaan bait suci Salomo, dan yang menangis pada asas bangunan baru itu, kerana kualitinya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Perasaan yang wujud di dalam diri mereka diterangkan oleh Nabi dengan penuh keyakinan. Adakah antara kamu yang pernah melihat bait ini dalam kemegahannya yang terdahulu? Pada pandangan kamu, bagaimanakah keadaannya sekarang? Bukankah di matamu, keadaannya sekarang langsung tidak bererti sebagaimana keadaan terdahulunya? Hagai 2 ayat 4 dan Ezra 3 ayat 12. Lalu diberikanlah janji bahawa kemuliaan bangunan yang kemudian ini akan lebih besar daripada yang sebelumnya.
Tetapi keindahan dan kemegahan bait suci yang kedua adalah tidak sama dengan yang pertama, mahupun dikuduskan oleh kehadiran ilahi melalui tanda yang dapat dilihat seperti yang ada pada bait suci yang pertama. Tidak ada manifestasi kuasa yang luar biasa untuk menandai pengabdiannya. Tidak kelihatan awan kemuliaan memenuhi bait suci yang baru didirikan itu. Tidak ada api yang turun dari syurga untuk membakar korban di atas mezbahnya. Syarkinah tidak lagi berada di antara kerub dalam tempat maha kudus, tabut perjanjian, tutup pendamaian, dan kedua loh hukum Tuhan tidak lagi ditemukan di sana. Tidak ada suara datang dari syurga untuk menjawab pertanyaan para imam mengenai kehendak Tuhan. Selama berabad-abad, orang-orang Yahudi telah berusaha dengan sia-sia menunjukkan janji Tuhan yang diberikan oleh Hagai telah digenapi. Namun, kesombongan dan ketidakpercayaan telah membutakan fikiran mereka daripada maksud yang sebenarnya mengenai kata-kata Nabi itu. Bait suci yang kedua tidak dimuliakan dengan awan kemuliaan Tuhan, tetapi dengan kehadiran yang hidup daripada Dia yang di dalamnya tinggal keilahian yang penuh secara tubuh, yang adalah Tuhan sendiri yang diperlihatkan di dalam daging. Kerinduan segala bangsa sememangnya telah datang ke bait sucinya apabila orang dari Nazaret itu mengajar dan menyembuhkan orang-orang di tempat-tempat pengadilan suci itu. Dalam kehadiran Kristus, dan hanya dalam hal inilah, kemuliaan bait suci yang kedua melebihi yang pertama. Tetapi bangsa Israel menjauhkan bait suci itu dari tawaran kurnia syurga. Setelah guru yang rendah hati tersebut meninggalkan pintu gerbang keemasan bait suci pada hari itu, maka kemuliaan Tuhan telah meninggalkan bait suci itu untuk selama-lamanya. Digenapi sudah perkataan juru selamat, rumahmu akan ditinggalkan dan tebia. Matius 23 ayat 38. Murid-muridnya dipenuhi dengan perasaan kagum dan tertanya-tanya dengan ramalan Kristus mengenai kejatuhan bait suci, dan mereka berhasrat untuk memahami lebih mendalam maksud perkataannya itu. Kekayaan, kerja keras, dan kemahiran seni bina telah digunakan sebaik mungkin selama 40 tahun untuk mempertingkatkan keindahan dan kemegahan bait suci itu. Herod yang agung telah membelanjakan kekayaan Rom dan harta Yahudi ke atas bangunan itu, dan bahkan pemerintah dunia telah memperkayakannya dengan pemberian-pemberiannya. Blok-blok besar batu marmer putih, dengan saiz yang hampir menakjubkan, dikirimkan dari Roma untuk tujuan ini, membentuk sebahagian daripada strukturnya, dan mengenai hal ini murid-murid telah menarik perhatian guru mereka dengan berkata, "Guru, lihatlah batu dan bangunan yang luar biasa di sini." Markus 13 ayat 1. Untuk kata-kata ini, Yesus memberi jawapan yang khusyuk dan memeranjatkan, "Aku berkata kepadamu, tiada seketul pun batunya akan tinggal tersusun, semuanya akan dirobohkan." Matius 24 ayat 2.